Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton podcast Tabung Bantu Tahfiz. Anda bersama saya Dayai Aiman. Hari ini cuaca panas, tapi kami lagi panas membicarakan topik-topik yang panas pada hari ini, menjuruskan kepada Mahat Tahfiz. Dan penaja kita pada hari ini, kita ditaja program kita pada hari ini iaitu oleh Kopermata Berhad. Dan kepada para penonton sekalian, siapakah ahli panel yang akan kita bawakan kepada anda pada hari ini? Sudah semestinya orang-orang panas yang berada di dalam Mahat Tahfiz. Iaitu yang pertama, kita bawakan kepada anda daripada Perlis Nun, duduk di sana tu, kita bawakan Ustaz Haji Muhammad Rahim Khamis. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Ustaz Rahim kita baru nampak bau Kaabah lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Macam mana pergi haji hari tu? Alhamdulillah. Semua Allah mudahkan Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudah. Baru balik 2 minggu je kan? Ya betul. Alhamdulillah. Sebab tu serban masih lekat lagi dekat kepala. Masya Allah. Moga-moga Ustaz Rahim boleh doakan kami dapat pergi ke sana juga nanti insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, dan kita ada panel yang kedua bersama dengan ini jejaka pilihan Malaya ni, iaitu Pak Riz. Assalamualaikum Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riz bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Rasa panas ni, panas. Rasa panas Panas. Sebab Allah biasa penonton-penonton kita biasa menonton Pak Riz ni di media sosial, iaitu menceritakan tentang hal-hal rumah tangga orang. Tapi hari ini kita tak cerita pasal rumah tangga. Tapi sebelum kita nak pergi kepada topik perbincangan kita pada hari ini, kita nak tahu juga Ustaz Rahim daripada Mahat mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Da'i Aiman, sahabat kita Piu Pak Riz. Apa macam Piu Rasa teruja. Sebab orang memang klik. Dia antara teruja dengan gugup. Bergabung sama. Allah Akbar. Daripada jauh memang dapat InsyaAllah. Ya betul. Tapi dekat-dekat terima kasih semua yang melihat podcast pada hari ini. Saya daripada Mahat Tahfiz Al-Hikmah, wakil MP Permata Al-Quran dari Perlis. Dan saya ucap tahniah lah kerana jemput kami pada petang ni menceritakan isu panas. Moga-moga dengan kehadiran ni dapat sampailah mesej-mesej tentang tahfiz, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita juga tahu bahawa Pak Riz ni di antara orang kuat di Melaka ni. Orang kata sebut nama Pak Riz bergoyang Melaka. Jadi kita nak tahu juga Pak Riz, apa nama sekolah Pak Riz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah pengurusi kita pada hari ini, Da'i Aiman dan juga Ustaz Rahim yang balik daripada Mekah ni. Ambil berkat dah, satu kita letak dia ke tengah-tengah kan. Saya lebih dikenali sebagai Pak Riz lah, daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah di Negeri Melaka kan. InsyaAllah hari ni kita bicara tentang isu madrasah lah kan. Kalau nak cerita pasal isu madrasah, maka orang yang terlibat dengan madrasah saja yang faham kan. Panas tak panas, orang madrasah saya tahu, insya-Allah. Itu dia. Kepada para penonton sekalian, hari ini kita nak bicarakan tentang isu Mahat Tahfiz di sekolah kita. Tapi kita bukan nak cerita untuk memburuk-burukkan, tapi kita nak ambil iktibar apakah peranan kita sebagai masyarakat terhadap sekolah-sekolah tahfiz yang mana mereka ini pendokong-pendokong Al-Quran. Kita nak tanya kepada Ustaz Rahim, yang mana kita tahu, kita baca di dada-dada akhbar sehingga menceritakan sehingga 30% Mahat Tahfiz terpaksa gulung tikar disebabkan oleh faktor kewangan dan faktor COVID sebelum ni lah. Jadi kita nak tanya sekarang ni, kita baru nak masuk topik lah. Topik kita, siapa pembela tahfiz? Adakah ini hero Malaya yang akan selamatkan tahfiz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasruhu wadah. Dengan tahfiz, persoalan tahfiz, isu dia tahfiz, siapa pembela tahfiz? Siapa pembela tahfiz? Pembela tahfiz ni adalah orang yang disebut dengan ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang yang ahlul Quran, iaitu orang yang menghafaz Al-Quran. Dan pembela dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menyokong ataupun dokong. Dan sebenarnya tahfiz di seluruh Malaysia yang terasa dah ni dengan kesusahan
banyak yang tutup kan. Sebab apa? Sebab ni ujian. Sebab Allah Ta'ala timpa ujian ni untuk ingatkan umat kembali pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk membantu Mahat Tahfiz. Kita semua Mahat Tahfiz ni, kita semua pembela. Apabila kita semua pembela, jadi semua main peranan untuk membantu Mahat Tahfiz Al-Quran. Bukan senang tahfiz untuk menjayakan satu tahfiz. Sebab kalau seorang buka, kalau kita bergantung dengan orang, tak lama kita takkan boleh bawa visi kita, misi kita untuk melahirkan hufaz. Tahfiz pun ada banyak tahfiz. Ada yang disebut tahfiz tulis, ada yang disebut tahfiz TVET, ada yang disebut tahfiz profesional, atau disebut tahfiz turas. Tahfiz lah ni tinggal ni kita nak tengok siapa membela tahfiz. Jadi tak lain tak bukan semua orang kena ambil peranan untuk membantu tahfiz. Bukan kerajaan saja, bukan orang yang buka saja, tapi semua pihak. Kalau tidak, dia tak ke mana. Sebab apa? Sebab kita ni berjalan atas Allahumma salli ala jemaah, Nasrullah ala jemaah, pertolongan Allah atas jemaah. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, tak lama. Maknanya yang tutup tu sebab apa? Sebab kita nak bergerak seorang. Bila bergerak seorang ni masalah. Saya tengok sendiri waktu saya pergi India, tempat almarhum Tok Guru Nik Aziz mengaji di Diobandi, macam mana pengajian percuma, macam mana Allahumma salli ala makan percuma, asrama percuma. Jadi tak lain semua orang terlibat dalam penyumbang, dalam menyumbang melahirkan umat hufaz ni, melahirkan para alim ulama. Jadi apabila semua terlibat, tak semestinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan orang ikut kemampuan orang. Ada orang boleh bagi beras, boleh bagi ayam, makanan, semua main peranan. Bila semua main peranan, itulah pembela tahfiz. Bagi saya lah, saya dah Mahat Tahfiz saya dah 14 tahun. Alhamdulillah, berkat dia saya merasai apabila turun naik tahfiz ni, bila masuk sampai Ramadan, duit habis dalam bank. Duit untuk kita yalah, untuk mengurus gaji guru, makanan pelajar, bil air, bil elektrik. Tapi bulan Ramadan ni orang suka menderma. Dan bulan Ramadan ni orang suka bagi, bahkan berlipat kali ganda. Menyebabkan habis Ramadan, naik balik gaji, naik balik duit kita, ada balik. Mak tu kata semua orang terlibat dalam jadi pembela tahfiz. Maknanya pembela tahfiz ni bukanlah tok-tok imam ataupun ustaz-ustaz ni saja. Malah masyarakat pun perlu menjadi pembela tahfiz. Kalau tak dapat sumbang daripada sudut tenaga, sumbang duit pun okey juga. Dan orang kata kalau kita nak buka tahfiz ni, kenalah orang yang berduit. Kalau tak ada duit, tak payahlah buka tahfiz. Dan kita nak pergi kepada usahawan berjaya kita, Pak Riz. Pak Riz seorang usahawan berjaya. Bolehlah Pak Riz buka tahfiz. Adakah perlu seperti itu? Mahat tahfiz kita di Malaysia ini perlu ada bisnes baru boleh buka tahfiz, sebab bila ada duit baru boleh bela tahfiz. Silakan Pak Riz. Okey, terima kasih kepada Dai Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Kaya baru nampak agama Betul juga tu. Sebenarnya hakikat dan realiti dalam kehidupan kita kat Malaysia nak fokus dulu ni besar sangat kat Malaysia. Rata-rata orang buka madrasah ni ustaz-ustaz pondok yang dulunya belajar pondok, kemudian dia sambung belajar 10 tahun, 15 tahun dia buka pondok. Satu ketika dulu kan, mereka ni tak tahu pasal ekonomi, mereka ni pun tak pernah fikir pasal perniagaan, tapi mereka boleh survive. Lahirkan ulama-ulama. Betul. Kita datang daripada mereka ni, lahirkan ulama-ulama, orang-orang yang berjaya, yang mempertahankan sunnah Nabi, mempertahankan ajaran agama ni. Jadi sebenarnya dia bukan isu duit tak duit, bukan. Allah dah jamin rezeki kita, kan? Maka yang paling penting pada saat ini, siapa-siapa yang mencintai agama, itu persoalan besar. Siapa-siapa yang mencintai agama, mereka bertanggungjawab untuk mempertahankan agama ini. Tak kira lah ustaz ke ataupun sebab tu ada orang bila mencintai agama dia keluar jadi tabligh. Betul, sebab dia cinta agama, dia tak perlu tunggu sampai kita jadi ustaz ulama. Betul tak? Betul. Nak bagi duit ni tak perlu tunggu jadi kaya, kan? Sebab kadang-kadang kita yang ada duit ni pun hati kita berkata-kata, seluk poket jari ni kita didik, kan? Agak-agak nak keluar berapa ringgit ni, kan? Betul. Jadi sebenarnya bila orang mencintai agama, dia tak ada heran tentang dunia ni. Bila dia cinta agama. Sebab tu trend hari ini, siapa-siapa saja boleh buka madrasah bila dia ada cinta
Cinta. Kan dia ada cinta pada agama. Kan usahawan kalau buka madrasah itu bonus. Itu bonus. Maknanya itu satu kebanggaan kepada negara kita, kepada umat Islam di Malaysia. Sebab orang bisnes, orang korporat dah nampak agama. Dia dah yakin kan bahawa kejayaan demi kejayaan dia bukan usaha dia, bukan keringat dia, tapi Allah. Maka dia balikkan segala apa yang Allah bagi itu dalam perjuangan membina madrasah. Kan ada orang dia cinta pada agama, dia tidak ada kemampuan nak bangunkan madrasah sebab dia perlukan komitmen. Ustaz dan tim kan, kalau seorang ustaz pun tak jadi kan, dia perlu tahu pengurusan dan sebagainya. Tapi ada orang oleh kerana dia cinta agama, dia hantar anak dia ke madrasah sebab dia cinta pada agama. Kan dia nak tengok anak-anak dia nanti menjadi anak yang soleh. Dia kurang yakin kalau hantar tempat lain, maka dia hantar anak ke madrasah. Itu juga orang yang mencintai agama. Kan ada orang anak dia tak ada kan, tapi dia ada duit untuk beri sumbangan. Betul tak? Dia boleh bagi sumbangan. Jadi cinta ni terlalu subjektif kan. Betul. Kan orang cinta agama tu dia boleh manfaatkan cinta tu dengan pelbagai cara. Kan orang yang ada duit dan kemudian dia ada faham pengurusan, dia ada masa, dia ada komitmen. Sebab bukan senang nak bangunkan madrasah ni. Betul. Komitmen. Saya mencelah. Lagu intim tu saya. Cinta itu cahaya sanubari. Kita dengar lah. Saya ingat untuk buka tahfiz ni kan, dia bukan perlu duit yang banyak untuk kita buka. Tapi syarat dia untuk yang paling rasa tepat adalah ahli dia. Orang yang hafal Quran, orang yang belajar agama, dia ada kefahaman untuk mengurus tahfiz. Sebenarnya pergantungan tu lebih pada Allah. Tinggal dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita masuk orang korporat yang ada kefahaman atas kesedaran cinta nak bantu tahfiz, tinggal dia lebih pada menyumbang untuk kelangsungan. Tapi orang yang urus tahfiz adalah ahli dia. Maknanya barulah berjayanya lahirnya seorang hufaz yang hafal Quran seperti surah Al-Fatihah, yang ingat Al-Quran sampai mati. Lepas tu budak melahirkan Al-Quran, melahirkan jilul Quran, generasi Al-Quran yang berakhlak, menyebabkan keluarnya produk-produk daripada sekolah agama, sekali aliran tahfiz yang tulen, yang ahli dia yang membinanya dan dibantu oleh para korporat pecinta agama, kan? Orang petani, orang bisnes, orang peniaga, orang macam berbagai-bagai. Orang meniaga boleh bantu, orang kaya boleh bantu, orang miskin pun boleh bantu hantar anak mengaji. Dan abang kata buka tahfiz ni bukan perlu syarat dia kaya, tapi yang paling penting dia ahli dia yang urus. Orang kata masuk tahfiz ni tak ada masa depan, Ustaz. Tapi kita boleh menyangkal perkara ini sebab kalau kita lihat dalam anak-anak tahfiz kita yang telah mencatatkan rekod menghantar pertandingan matematik peringkat dunia, dan kita hantar 2 orang pelajar tahfiz kita yang mana dapat merangkul kejayaan membanggakan apabila merangkul pingat emas dalam pertandingan matematik dunia pada tahun 2017. Siapa kata budak tahfiz tak boleh buat akademik? Kan? Siapa kata budak tahfiz tak ada masa depan? Tapi masalahnya sekarang, Ustaz, kita melihatkan bahawa pembela mahat tahfiz ini adalah di kalangan masyarakat setempat dan juga orang-orang persendirian. Mana kerajaan ni? Adakah mereka membantu kita? Pak Haris? Saya nampak begini tau Dai, isu yang sangat besar bila Dai cakap pasal kerajaan bantu tak bantu, ini isu sangat besar kan. Pertama sekali yang paling penting kalau kita tengoklah mereka yang tidak terlibat dengan pengurusan tahfiz kan, terutama orang bukan Islam kan, mereka ni kadang kita nampak orang Islam ni tak ada kerja lain, nasib minta duit je. Tapi kalau kita faham apa yang sedang berlaku di Malaysia, apa jadi skim yang kerajaan wujudkan, orang bukan Islam yang paling banyak yang minta. Betul. Kan, tanah kosong mereka paling banyak yang minta. Kan, apa saja kan program-program yang dijalankan oleh kerajaan, mereka tak akan biarkan. Mereka rebut. Saya baru balik daripada Johor semalam ni kan, satu masjid, saya ziarah satu masjid, imam dia bagi tahu saya dia bangunkan pertanian kan kat Johor tu, hanya dia seorang saja, masjid tu saja yang mohon peruntukan pertanian. Lain semua bukan Islam. Yalah, masjid buat apa nak pertanian kan. Betul. Tapi sebab anak muda yang pegang masjid tu, dia nampak setiap inci tanah tu harus dimanfaatkan kan? Maka untuk bangunkan pertanian, masjid mana ada duit kan. Jadi dia mohon kepada Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian kata
sebahagian besarnya 90% yang minta tu adalah bukan Islam. Orang Islam kata ustaz satu-satunya masjid yang minta. Nampak tak? Bermakna satu tanggapan yang salah. Kan? Bila kita kata bahawa orang Melayu ni sentiasa meminta-minta, kita tak minta. Kita ni tak minta. Tapi bila kita minta, kita highlightkan macam kita ni peminta sedekah. Itu yang berlaku pada madrasah di Malaysia. Kan? Kita nampak bahawa madrasah ini satu institusi yang sangat lemah sebab kita meminta. Kita bukan meminta sedekah. Kita bukan minta sedekah. Tapi kalau kita tak gerakkan urusan dakwah ni, kan, orang tak tahu kan bahawa mereka ada peluang untuk berdakwah, ada peluang untuk memberi, kan, ada peluang untuk jalankan agama. Betul tak? Betul. Sebab bila kita tak wujudkan kita pemilik madrasah, orang yang terlibat dengan madrasah, kena highlight kan. Kan? Sebab tu tadi dai cakap kita ni sebenarnya memiliki satu pencapaian yang luar biasa. Tapi kita minta wartawan-wartawan negara bertanggungjawab untuk highlightkan benda ni secara berterusan. Kita tak nampak dengan jelas betapa di-highlightkan di persadah berita hari ini, kan, pencapaian-pencapaian anak-anak tahfiz di peringkat SPM. Tapi kalau anak penuri getah dapat semua A, kita highlightkan. Kalau anak penarik becak, kita highlightkan. Tapi anak tahfiz kita tak highlightkan. Maka kekallah bahawa tanggapan orang pelajar tahfiz tak ada masa depan. Kekal pandangan itu. Kan? Sepatutnya kita highlightkan betapa kita ada bekas pelajar tahfiz yang hari ini jadi pensyarah di Oxford. Kan? Itu satu kebanggaan, tapi tak di-highlightkan betapa kita memiliki deretan doktor-doktor hafiz. Kan? Satu tanggapan yang dangkal, datang daripada manusia yang jahil, dan apatah lagi kalau datang daripada orang Islam itu sendiri yang hilang keyakinan kepada perjuangan Nabi. Menafikan belajar Quran untuk berjaya dalam hidup, itu satu kedangkalan, itu satu kejahilan. Nabi janji itu kutubah terakhir Nabi. Nabi kata kita bawa wasunata Rasulullah, betul. Nabi kata tak akan sesat. Nabi kata kan, kita ikut Waze mungkin berdebat-debu, betul tak betul ni belakang rumah orang jalan kan, tapi ikut Nabi confirm selamat. Sedangkan mereka datang pada sekolah tahfiz. Ya, betul lah. Jadi mungkin kadang-kadang jap lagi sebab tu kita pejuang-pejuang Quran, kita yang menjalankan tahfiz kan, mesti ke depan supaya kerajaan nampak perjuangan kita. Boleh tak orang-orang biasa nak juga jadi pembela tahfiz ni, seperti golongan-golongan profesional yang pakar dalam bidang pengurusan dan sebagainya? Adakah tok-tok guru saja ataupun golongan profesional ni pun boleh turut sama kita bela sekolah-sekolah tahfiz kita? Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak makin panas ni. Makin panas ni. Bicara kita. Makin panas. Tapi ala kulli hal dia betul. Kita tengok ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, semuanya penghafaz Al-Quran. Tak nafikan Ibnu Sirin, Ibnu Sina, kan, Ibnu Khaldun, semua mereka penghafaz Al-Quran. Jadi nak melahirkan profesional ulama, mesti syarat dia yang Nabi SAW sebut, alimu auladakum salasata qisal, hubbun nabi wa ahli baiti wa tilawatil Quran. Makna tu Al-Quran tu daripada kecil lagi kita dah bentuk dah, kita dah tanam dah anak kita baca Quran, hafal Quran, amal dengan Al-Quran. Maknanya insya-Allah apabila dia masuk dalam bidang apa sekalipun, apabila dengan Al-Quran, insya-Allah dia akan selamat. Dan memang kita tengok kan, kita sebab akhir zaman ni kita duduk, banyak orang tak boleh baca Quran. Tu tak payah masuk, tak payah timbul lagi profesional ke orang yang Allah SWT yang hebat kan. Kalau dia tak boleh baca Quran, di situ fail lah dalam agama. Nah, abang kata Allah SWT Sayyidina Muhammad memang cukup bercabar dai. Sebab tambah-tambah kita duduk akhir zaman, saya dapat maklumat di sekolah menengah. Saya pergi ceramah satu sekolah, saya tak mau sebutlah satu sekolah tu, di Perlis. Ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. Tapi hanya yang boleh baca Quran 10% saja. Allahu Akbar. Nah, abang kata jahilnya buat Al-Quran. Tu tak, kalau masuk P profesional, jadi orang hebat pun kalau tak boleh baca Quran. Bayangkan kalau dia mati, kalau keluarga dia mati, macam mana, apa yang boleh membanggakan untuk akhirat, untuk ayah
Yang anak tak ada baca Quran. Jadi satu kerugian. Apa-apa bidah mesti Al-Quran. Habis tu kalau mak ayah meninggal, siapa nak solatkan? Siapa nak mandikan? Dan siapa nak kapankan? Zaman lah ni, Zaman sekarang ni. semuanya pakej. Oh, pakej. Pakej. Berapa ingat pakej A? Awal pakej ni lah satu sebenarnya betul yang Nabi SAW sebut. Itulah satu kesedihan. Itu satu apabila anak ni kalau dia menyembahyangkan jenazah kita, mengimamkan jenazah kita, menguruskan jenazah kita, itu satu kebanggaan mak ayah. Sebab anak, kita melahirkan anak yang soleh, anak yang boleh urus, anak boleh buat apa yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita mati, anak tak boleh baca Quran, sedekah Al-Fatihah, sedekah Quran kat kita, tak boleh mengimamkan jenazah, tak boleh sembahyang jenazah. Satu kerugian yang sangat teramat. Jadi tu yang kita takut sangat akhir zaman ni, bila umat jauh dengan Al-Quran. Oh, takut Saya kita. nak tambah sikit kata Ustaz Rahim ni, saya nak tambah. Kenapa kita wajib mempertahankan institusi pondok tahfiz di Malaysia? Kita kena bela. Wajib pertahankan, dan malah peranan kerajaan bukan sekadar biasa-biasa. Dan kita mengharapkan kerajaan mengambil ini satu usaha yang besar lah, untuk bantu madrasah. Masyarakat kena bertanggungjawab untuk bantu madrasah. Bila kita sedar ada institusi agama yang daif, yang kita nampak macam ketinggalan zaman, tak boleh salahkan ustaz-ustaz, ulama'-ulama' tu. Sebab mereka sedang usahakan ilmu yang mereka ada, sedang sebarkan ilmu mereka ada. Mereka bukan ada kepakaran nak bina bangunan cantik-cantik, tapi Allah telah salurkan kekayaan tu pada orang tertentu, yang wajib duit itu disalurkan kembali kepada perjuangan agama. Dan salah satunya ialah institusi agama, madrasah. Kan? Sebab tu kita berbicara ni untuk apa? Untuk masyarakat sedar mereka ada peranan. Pak Riz, saya tak ada anak dah besar-besar. Tak ada anak pun wajib bantu madrasah. Wajib untuk tolong perjuangan agama. Saya tanya sekarang pada semua yang sedang tengok kita. Saya tanya pada semua orang. Kalau anda hadapi kemalangan jalan raya, anak sedang terlantar di ICU, adakah anda minta sekolah asrama penuh, solat hajat, atau anda pergi ke pondok dan tahfiz? Anda ada anak anda sedang menghadapi masalah jantung, terlantar di hospital, sedang nazak keluarga anda, kan? Anda cari siapa sebenarnya? Kenapa waktu ini anda cari orang agama? Tapi ketika anda senang, ketika anda ada duit, ketika anda boleh buka puasa di hotel, kan? Makan sedap-sedap di hotel-hotel, anda lupa budak madrasah. Tapi bulan puasa semua angkat budak madrasah. Kita ada 12 bulan, bukan 1 bulan. Kenapa ingat budak tahfiz, ingat pondok hanya pada bulan Ramadan? Betul. Kita sedang mempelekehkan perjuangan Nabi SAW. Ini benda besar, kan? Perjuangan ni tak boleh main-main. Waktu makin panas tu. Ya. Sebenarnya untuk umat ni, pembenteng akhir zaman kita duduk dah ni, ulama sebut benteng dia adalah para hufaz, para penhafaz Quran. Benteng untuk umat. Sebab apa? Umat ni kalau selagi ada orang sebut Allah, nama Allah, atau membaca Quran, maka Allah Ta'ala tangguh bala dia, azab dia. Allah Ta'ala tangguh nak kiamat. Sebab apa? Ada lagi umat membaca Al-Quran, ingat Allah, membantu untuk memberi syafaat untuk umat, untuk menyelamatkan umat. Dan tempat yang di akhir zaman ni, benteng dia untuk selamat kita ni, tak ada tempat lain melainkan pondok dan tahfiz. Kalau tidak kan, macam mana kita sendiri pun, saya sendiri pun akui, kalau saya duduk luar daripada tahfiz, duduk luar daripada jauh pada pondok, saya sendiri pun nak asas semayang, nak jaga semayang tu payah. Betul. Tambah-tambah nak jaga takbiratul ula, nak jaga semayang. Sebab orang yang jaga takbiratul ula ni dah yang orang yang jaga semayang. Tapi kalau orang yang tak jaga takbiratul ula, orang yang lambat semayang, orang yang melengahkan semayang, kan, dia akan lama-lama dia akan tinggal semayang. Lagi kita takut benteng tak ada dah untuk umat ni. Tu sikit pencerahan kita tentang pentingnya tahfiz, pentingnya pondok, pentingnya madrasah untuk jadi benteng umat. Tapi Pak Riz, kalau kita tengok di mana-mana sekalipun, kalau nak ambil budak bekerja, tanya ni budak tahfiz, kita ambil terus Pak Riz. Sebab apa? Dekat situ ada kepercayaan terhadap anak-anak tahfiz kita. Pak Riz ada pengalaman pondok di Indonesia. Jadi macam mana pondok-pondok di Indonesia ni dia boleh survive, Pak Riz? Mungkin faktor support daripada masyarakat dan sebagainya menyebabkan mak-mak tahfiz mereka ni bukan biasa-biasa, malah menjadi satu tempat yang menjadi tempat perlindungan masyarakat di sana. Terima kasih Dai. Mungkin budaya fikir,
kan, gaya hidup kan berbeza kan. Kalau kita cerita pasal di Indonesia, malah di negara-negara lain kan, yang terbangun India, Pakistan kan, walaupun India minoriti Islamnya, tapi mampu bertahan tahfiz dia. Kita kat Malaysia satu terbakar, semua madrasah diganggu. Konon-konon madrasah ni lemah kan, CF tak ada, bantulah. Kenapa nak arah tutup? Bantulah. Berapa banyak disko, pusat pelacuran yang tak ada semua ni kan. Tahfiz harus dibantu. Di Indonesia, mereka hidup sebahagian besarnya madrasah besar-besar, mereka tidak terikat dengan yuran kan. Mereka mujahadah. Kita nak hantar anak ke madrasah, kita tanya, bayar RM100, RM200 sebulan. RM200 sebulan. Anak kita sini kalau tinggal kat rumah pun tak mampu kita tanggung dengan RM200 sebulan. Betul. Madrasah saya RM150. Tapi mak apa tanya makan apa kan. Baju hilang satu, kecoh. Betul tak? Kita sedang selamatkan iman anak dia kan. Apa peduli hilang baju, kalau kat luar hilang iman. Allah. Betul tak? Betul. Hilang baju, berhentikan anak ke madrasah. Kita belajar kat universiti, apa benda tak hilang? Selipar pergi masjid pun hilang. Tutup je masjid lah. Betul tak? Betul kan. So benda ni, attitude mak bapak ni kena betulkan juga. Maknanya mak ayah kena bela. Kena. Kita pelik, hantar anak ke madrasah, tapi mak bapak sendiri tak bela madrasah. Betul. Memburukkan madrasah kan. Anak kita tak jadi. Ini urusan Allah. Kita ustaz memang ada kelemahan, ada kekurangan. Betul kan. Saya nak tambah sikit dah. Pak Riz dah tinggi, saya nak turunkan. Sebab dalam agama ni dia balance. Bila orang tinggi kita rendah Jadi saya tengok sebab apa orang suka kalau budak tahfiz orang ambil terus. Macam persoalan tadi. Sebab yang saya rasa yang lebih hebat dia penekanan tarbiyah tu di tahfiz. Jaga adab, jaga akhlak kan? Kita ajak disiplin macam mana yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Benda kecil-kecil pun, la tahqiranna minal ma'ruf fi syai'a, jangan kamu pandang kecil benda besar di sisi Allah. Contoh dia minum air, makan nasi kan, baca bismillah, pakai kepiah masuk tandas, tu benda besar. Kita masuk tandas kadang-kadang buka baju tak pakai kepiah masuk tandas, syaitan gencing atas kepala menyebabkan benak kita nak hafal Quran, payah kita nak beramal. Kalau kita makan pula tanpa baca bismillah, minum diri tak ada adab, macam mana nak jauh lagi dengan dia orang nak nampak akhlak seseorang tu. Jadi saya rasa tarbiyah tu lah daripada tahfiz sekolah-sekolah agama menyebabkan budak lahirnya pelajar yang berakhlak. Maknanya bukan setakat menghafal Quran, dia ajar adab juga. Ya betul. Saya nak masuk sikit. Kalau saya dah terlibat dengan program motivasi lama 26 tahun ni. Rata-rata saya handle kes pelajar bermasalah kan. Satu isu paling besar ialah bab adab dan akhlak lah. Kan? Kenapa pelajar terlibat dengan pelacuran, pelacurkan diri dan berzina berulang kali sebab bab agama. Menariknya yang banyak orang tak sedar kan, satu-satunya tempat yang mentarbiah orang, anak-anak remaja untuk jadi manusia yang beriman pada Allah, tahfiz, pondok. Sebab saya tertarik contohnya ustaz rata-rata pondok dan madrasah tahfiz di Malaysia ni, negara kita ni khususnya kan, memang latih orang untuk hemat. Habis belajar hemat. Mana ada orang habis SPM hemat sekolah? Habis SPM nak pergi universiti. Tapi di madrasah kita diajar untuk hemat setahun. Ada pelajar yang sanggup nak duduk terus berkhidmat di sekolah tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Kan? Dan mereka tak jadi fakir miskin pun, tak jadi orang susah pun, dia hemat. Kan? Sebab itu dia rasa satu tanggungjawab untuk bantu madrasah. Ini benda yang tak ada. Satu, ni pembela ni. Ya betul. Sebab tu kalau ambil pekerja-pekerja yang datang pada tahfiz, mereka tak berkira kerja. Mereka dah dilatih hemat. Kan? Bukan sekadar habis tahfiz baru hemat. Sepanjang dia belajar untuk jadi seorang hafiz pun dia dah hemat. Kan? Setiap pagi dia akan hemat. Kan? Setiap masa dia hemat. Jadi benda ni tak ada kat sekolah. Tapi betul Pak Riz, apabila betul kata ulama al-adab qabla al-ilm, adab tu sebelum ilmu. Jadi apabila ada adab, budak-budak dapat ilmu tu, dia dapat ilmu yang manfaat, menyebabkan dia tak mencuri, dia tak membohong, dia tak buat benda yang Allah larang. Di situ kita melahirkan pelajar-pelajar takwa, takut pada Allah, buat semua kerana Allah. Tu waktu saya duduk sekolah dulu, saya orang belajar tahfiz, saya hafal di sekolah, saya duduk pondok, saya duduk madrasah, saya membesar di pondok, di madrasah, di tahfiz.
Dan saya tanya guru saya, sebab apa sekolah agama rakyat, sekolah pondok, sekolah tahfiz tak ada tukang kebun? Pelajar-pelajar khidmat. Betul tak betul? Betul. Abang atas rupanya Tok Guru saya jawab, kita khidmat untuk dapat Allah. Maknanya dapat Allah tu lah Allah Ta'ala bela kita. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita. Betul. Dalam kitab Tanbih, dalam kitab Hamalatul Quran karangan Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala an, utama kitab tu cerita tentang adab utama adalah buat kerana Allah, bukan sebab orang. Bukan sebab orang. Jadi itulah saya nak jemput kita tahfiz ni. Siapa membela tahfiz? Saya nak jemput semua orang yang melihat podcast kita ni, semua kena terlibat untuk membela tahfiz, melahirkan para hufaz bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pandai dalam bidang pertanian, dia nak sumbang macam mana? Kalau dia pandai dalam medan pertanian, contoh, tu sebenarnya membawa berkat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebut, kalaulah ahli penduduk di bumi ni bertakwa, beriman dan bertakwa, walaupun dia petani, dia beriman bertakwa, menyebabkan berkat pertanian itu berkat, menyebabkan bila berkat dia boleh bagi ke orang, dan orang dapat manfaat, dan bila orang dapat manfaat, orang boleh bagi balik manfaat tu. Maknanya dia ni menyumbang menggunakan kepakaran yang dia ada. Ustaz, saya melihatkan kepada, kalau mak ayah ni zaman sekarang ni, zaman now ni lah kan, dia orang cukup suka anak dapat straight A dan sebagainya, anak-anak dapat pekerjaan seperti engineer, doktor, pekerjaan yang profesional dan sebagainya, dan anak ini menjadi anak pilihan berbanding anak-anak yang mungkin setakat belajar-belajar biasa-biasa sebagainya. Dan saya yakin dan percaya anak jadi anak pilihan. Berbeza keadaannya bila mana mak ayah ni dah tua. Waktu tu duduk pun berdiri pun dah tak boleh, baring saja, dan najis paksa dibasuh oleh anak sebagainya. Waktu itu anak mana yang lebih menjadi perhatian? Adakah anak yang belajar pandai tadi ataupun anak yang beradab tadi tu? Saya ambil satu kaedah. Ulama sebut, bila anak kita ni mengaji agama, dia pandai, selalu dia tak duduk dengan mak ayah, dia akan keluar. Tapi anak yang kurang sikit lemah, tapi dia mengaji agama, tapi dia tak boleh hafal sampai habis, tapi dia yang akan jaga mak ayah. Mana hakikat dia, ada orang yang cerdik pandai pun baik, orang tak cerdik pandai pun baik. Maknanya Allah Ta'ala ni adil. Bila dia penting dia, kita bagi agama. Sebab tu Nabi SAW sebut, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawah yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi aw kama qala Nabi SAW. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah yang mencorakkan mak ayah. Kalau mak ayah corak anak dalam keadaan jahil, tak ada agama, tak ada basic agama, menyebabkan anak tu dia akan menconteng mak ayah sendiri. Maknanya kalau jauh sekali nak jaga mak ayah, akhir zaman ni memang mak ayah terasa fitnah akhir zaman ni. Sebab Allah Ta'ala pun sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hatta kamu, anak kamu fitnah. Kalau tak bagi didikan agama, maknanya agama ni semua orang kena ambil tanggungjawab. Dan apabila kita bagi didikan agama, kita hang pandai ke, hang tak pandai ke, insya-Allah anak tu akan jaga kita untuk masa depan. Bukan dunia saja, akhirat bahkan. Tapi banyak sekolah tahfiz ni, Pak Aris, duduk di tanah-tanah yang tidak menepati syarat majlis dan sebagainya. Jadi isu-isu seperti ini menyebabkan mak-mak tahfiz terpaksa gulung tikar. Jadi tak boleh tolong ke, bagilah grant seketui bagi pada mak tahfiz supaya mereka dapat teruskan mak-mak tahfiz ni, Pak Aris. Ini isu besar isu sangat besar. Melibatkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan besar. Sebenarnya kan, mungkin dah banyak perbincangan dilakukan. Mungkin ada negeri yang usahanya lebih daripada usaha kerajaan persekutuan. Ada kan, sebab benda ni kan di bawah, tertakluk kepada elemen negeri kan, madrasah kan di bawah negeri kan, tertakluk kepada kuasa yang ada pada peringkat negeri kan. Tapi yang saya nampak jelas ialah satu usaha secara menyeluruh mesti berlaku. Satu persatuan-persatuan tahfiz, persatuan-persatuan pondok kena mainkan peranan. Suara mereka mesti ke tengah. Sebab masyarakat banyak dapat maklumat yang tak betul, yang tak tepat. Kan? Dah tahu tak ada duit, buka madrasah buat apa? Buat apa? Kan? Lepas tu buka madrasah pula, kat tanah bukan kau punya. Kan? Kadang-kadang kan isu tanah wakaf yang kemudiannya orang yang mewakafkan tadi tu meninggal dunia, tak ada hitam putih. Ini semua isu-isu besar. Ambil balik tanah. Ambil balik. Kadang-kadang tidak ada pembelaan yang sewajarnya, tak ada pembelaan yang betul ke atas pejuang-pejuang Quran ni.
mereka yang berjuang sepenuh jiwa. Perasan Ustaz banyak ustaz-ustaz pondok yang tak bergaji. Allahuakbar. Perjuangan mereka pun bukan orang gila glamour nak pergi cerita kat wartawan, nak panggil wartawan hidup mereka. Apa yang ada. Pertama mereka buat dapat duit, selesaikan semua kos, yang tinggal itulah dia. Kan? Apa pelajar makan dia makan. Dah lah dia makan macam tu masa dia belajar dulu. Sekarang dia masih makan benda yang sama macam pelajar makan. Ini banyak orang tak tahu, tak ambil tahu. Kan? Kadang-kadang yang kita ni berlumba-lumba cerita tentang kedaifan orang kat luar negara. Sedangkan tahfiz ni satu institusi yang harus dibela, harus dibangunkan. Contoh terbaru ni kita ada kes madrasah terbakar. Kan berapa banyak orang tunding jari. Ini mesti pendakwan tak betul, ini mesti tak ada CF, ini mesti tak jadi. Orang tunding jari. Yang Nabi ajar kita untuk bantu. Kasih sayang ummah mana? Bela balik. Bela. Kita tunding jari senang. Betul datanglah wiring apa dia bangunkan madrasah. Dia bangunkan madrasah tu untuk apa? Dia bangunkan madrasah tu untuk selamatkan iman ummah. Kan? Ni perjuangan besar. Tentera diwujudkan untuk jaga negara. Kan? Polis untuk jaga ketenteraman dalam negeri, dalam kawasan tempat tinggal kan. Tapi madrasah, tugas kita nak jaga iman manusia. Bukan senang tu. Yang tidak berbayar. Kan? Tadi Ustaz Roy ada sebut bila mana satu tempat itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkatan. Jadi apa implikasinya bila di sesebuah kampung itu ada mak tahfiz dan memberi kesan kepada masyarakat supaya penduduk kampung ni yang duduk dekat kampung kita ni tidak merasakan mak tahfiz ni beban dalam kampung dia, malah menjadi satu buah berkat di dalam kampung tersebut. Ustaz, saya dulu waktu buka tahfiz dekat Perlis kan, dia orang kampung, waktu imam sendiri semua jumpa saya, dia kata, "Ustaz, waktu dulu tak ada tahfiz, kami tak ada orang, tak ada orang main sembahyang." Maknanya jauhnya umat dengan Allah. Lepas tu tak rasa rahmat. Waktu tu banyak kecurian, banyak berlaku kecurian, perzinaan, anak-anak luar nikah, berlaku maksiat yang bermaharajalela. Tapi bila ada tahfiz di satu tempat, dia menjadi benteng untuk keselamatan, keberkatan, rahmat Allah. Menyebabkan kampung tu rasa aman. Orang dah mula dah sembahyang. Berapa tahun dah Ustaz? Berapa tahun? Saya dah 14 tahun. 14 tahun. Dan alhamdulillah Tok Imam kata, "Ustaz, ni satu kami merasai maknanya kita ni nak tarik rahmat Allah dengan ada budak-budak tahfiz, dengan ada sekolah agama, sekolah pondok. Ni dah menyebabkan Allah Ta'ala tangguh azab dia untuk umat ni. Padahal Allah Ta'ala ni kalau orang buat maksiat, Allah Ta'ala akan hancurkan semua. Habis. Tapi sebab ada orang-orang yang duk doa, duk tarik rahmat Allah, ni saya semput semua kena main peranan untuk bantu tahfiz. Ada Tok Ketua Kampung saya datang kat sekolah saya ada pondok warga emas dan juga ada sekolah tahfiz. Masya-Allah. Jadi waktu itu ada tahfiz. Alhamdulillah saya ada tahfiz. Darul Quran wal Hadis Bukit Badung. Masya-Allah. Kan di Kuala Sangor. Tok Ketua Kampung datang. Dia kata, "Ustaz, saya pelik lah Ustaz. Sebab jiran-jiran kita ni semua tenggelam dengan banjir. Dengan Jaya Setianya, dengan Ijoknya, dengan Kampung Kuantannya dan sebagainya. Dan saya pelik kenapa Kampung Bukit Badung ni tak tenggelam." Allah. Jadi saya rasa inilah asbabnya, dengan adanya pondok ni dan ada tahfiz ni, kita tak tenggelam Ustaz. Kami terima kasih sangat kat Ustaz sebab buka sekolah tahfiz ni. Ustaz, kami kan kena banjir tahun 2004. Banjir teruk. Saya merasai tahfiz saya tu tak tenggelam banjir, tapi keliling semua ayak pulau. Tak boleh keluar, kami tak boleh keluar. Rupa-rupanya waktu saya mengaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari dulu, Syekh Nuruddin sebut, kita ni kalau dalam rumah ni, saya nak kongsi dekat yang ikut live, yang tengok dalam video kita. Waktu tahun 2004 tak silap saya. Banjir yang teruk, tenggelam sampai dekat pinggang. Kat Perlis lah. Dekat Perlis. Tapi tahfiz kami dari pulau sekeliling penuh banjir ayak, tapi tempat dalam tahfiz tak masuk ayak. Ada orang bertanya saya, macam apa rahsia Ustaz lain pada budak apa Quran? Rupanya saya mengaji dengan Syekh Nuruddin dulu. Syekh Nuruddin kata, beli kitab Sahih Imam Bukhari. Siapa-siapa yang memiliki kitab Sahih Imam Bukhari dalam rumah dia, Allah Ta'ala selamat 3 perkara. Yang pertama ada kecurian, yang kedua tenggelam banjir, yang ketiga ada terbakar. Nah, abang kata ni berkat ni. Tu ada kitab. Upamanya kita ahli sunnah wal jamaah ni ambil tabaruk, ambil berkat. Dengan kita ambil berkat,
menyebabkan kita Allahumma salli ala ta'atun rahmat Allah Ta'ala berlimpah ruah. Saya ada tanya Tok Guru saya, Syekh Nuruddin kata zikrus salihin tatanazzalur rahmah. Kalau sebut nama orang soleh ni turun rahmat Allah Ta'ala berlimpah ruah. Ni kitab nombor 2 selepas Al-Quran, iaitu Sahih Imam Bukhari. Sebab banyak Imam Bukhari ni banyak tok guru dia. Haddatsana daripada guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itulah sikit. Pak Aris, ramai kawan-kawan Pak Aris kan yang bukan di kalangan agamawan tapi jadi fighter untuk membela sekolah-sekolah tahfiz ni Pak Aris. Ada kesan tak kepada mereka yang jadi pembela sekolah tahfiz ni Pak Aris? Apa kesan yang jadi pada diorang ni? Allah pun janji pasti berlaku, betul. Allah yang janji, rezeki siapa bagi? Allah bagi kan. Siapa yang faham dia pasti menang. Kan? Siapa ragu-ragu pasti menyesal. Satu ulama kata di akhirat besok lautan manusia yang penuh penyesalan. Hari penyesalan. Akhirat adalah hari penyesalan. Kan? Jadi bagi orang yang faham, mereka akan bergebut-gebut untuk membantu madrasah. Sebab mereka faham. Kan? Saya nak ambil satu contoh lah. Ada seorang kenalan saya, seorang doktor. Doktor. Dia sponsor semua pelajar saya. Dia ada klinik di sendiri. Kan? Dia seorang doktor pakar. Dia ada klinik di sendiri. Ni satu daripada banyak yang saya lalui. Lah ni. Satu ni. Dia offer kita masa mula saya bawa pelajar saya, dia tak nak terima bayaran. Doktor, kenapa tak terima? Tak apa, saya bagi. Tak apa. Jadi kali kedua kita pergi, akhirnya rupanya di Danian, pelajar saya, siapa-siapa termasuk saya dan keluarga, semuanya free. Dan dia bekalkan lagi ubat. Doktor tu? Ya. Katakan budak sakit perut. Budak-budak perempuan kadang-kadang period dia bagi ubatan, dia bekalkan ubat tu lagi. Kan? Budak sakit apa saja dia bekalkan ubat. Dia bukan bagi ubat, dia bekalkan lagi ubat. Maknanya apa? Sebab dia dah nampak dai, dia dah nampak ustaz. Allah janji tu, dia dapat rasa. Klinik dia penuh dengan orang. Allah. Kan? Dia dapat menggunakan fardu haji, menggunakan fardu umrah satu keluarga. Allah bayar balik. Ya. Apa saya nak ragu? Saya nak ambil contoh satu lagi kan. Satu lagi, saya ada seorang lagi kenalan. Ni banyaklah. Dia ni setiap bulan nak bagi duit. Kan kita kan memang tak miss bagi duit. Orang biasa je. Orang meniaga kecil, kedai-kedai besar kan. Rupanya kedai dia penuh susah dengan orang. Dia kata, Pak Aris, berkat lah. Dia cakap tu dengan kita, berkat. Dia tahu, hidup dia tahu. Tak ada benda yang dibuat. Kan? Sesekali yang tahu dia jumpa kita kat kedai, dia kata ni ambil 100 ni bagi yang madrasah. Nampak tak? Tapi dia bagi tu tepat pada masa dia. Nampak tak Ketika Allah sedang memandang dia dengan penuh kasih sayang, Allah nak uji dia kan. Mungkin untung dia pada tu bawa 300, dia ambil 200 dia bagi kita. 100 jadikan modal besok kan. Dia yakin dengan Allah SWT. Kedai penuh sesak dengan orang. Ini cerita yang dikongsi oleh semua madrasah. Semua madrasah lalui benda ni. Tapi kita nak cerita kat orang faham tak? Orang ragu-ragu, orang tak yakin. Tapi siapa yang buat dia dapat, betul? Confirm lah. The more you give, the more you get. Tapi siapa tak nak buat, dia tak dapat lah. Sebab tu yang kita kena prihatin lah dengan perjuangan agama. Iman kepada para penonton kita. Sebenarnya kan, bukan jangan harap orang, kita sendiri bergerak. Anak ada madrasah ke tak ada, dengar saja madrasah ada masalah, kita turun. Kalau kita simpati kan, simpati dengan jiran kita yang susah, kita simpati dengan orang susah, kan kita simpati kan. Kenapa tak simpati pada orang yang perjuangan lebih dahsyat? Ustaz kata apa? Allah tangguhkan kemurkaan Allah tangguhkan dulu bencana kan, hanya sebab ada orang yang hidupkan agama. Pak Aris, kita ada 1 minit untuk Pak Aris, untuk kita ajak semua penonton-penonton kita, tak kira lah latar belakang ustaz ataupun golongan profesional tu, ataupun tukang masak ke, goreng pisang dan sebagainya, driver bas ke, kita semua jadi pendukung hufaz di Malaysia ni, Pak Aris. Sebenarnya kan apa yang kita usahakan ni, saya yakin Ustaz Rohim madrasah dia dah boleh jalan, insya-Allah. Dia tak perlu lagi keluar kat mana-mana minta tolonglah madrasah saya tak ada duit, sebab dia dah ada mereka yang kenal madrasah tu, yang tak perlu diminta mereka datang untuk hantar kan. Maknanya madrasah ni dah ada dia punya orang yang sentiasa memberi. Madrasah saya pun begitu juga. Tapi kita kena ingat, ada madrasah lain yang susah, ada ustaz-ustaz kita yang sebenarnya kan, Allahu Akbar, kereta pun nanti 3-4 bulan tak boleh bayar. Allahu Akbar. Ada pelajar-pelajar tahfiz yang kehidupannya daif kan. Kita
mesti ada rasa tanggungjawab lah bantu madrasah. Tak ramai orang fikir bagaimana kesan PKP ke atas kehidupan ustaz-ustaz pondok. Kalau cerita air mata jatuh lah, menangis kita. Bagaimana ada orang terpaksa melihat madrasahnya terpaksa tutup sebab tak boleh teruskan kehidupan. Tak boleh teruskan. Kan? Menangis. Itu salah siapa tu? Salah siapa tu? Kita kena pikul semua. Salah kita semua lah. Kita kena bertanggungjawab. Kenapa mesti benarkan madrasah tutup? Kenapa kita mesti benarkan tempat yang Allah sayang tutup? Kenapa kita mesti benarkan tempat yang Allah rahmati tutup? Itu menjadi asbab seluruh penduduk kampung Allah rahmat. Seluruh penduduk kampung Allah pandang. Kita tutup tempat yang Allah pandang. Habis semua penduduk kampung. Okey. Betul. Jadi kita yakin dengan usaha kita nak ajak sebanyak mungkin orang lah bantu madrasah. Itu kunci dia. InsyaAllah. Okey, Ustaz. 1 minit untuk Ustaz Rahim. Jom kita ajak penonton-penonton kita untuk jadi pembela Mahat Tahfiz. Sebab bayangkan depan tu yang jadi tok imam tu anak kita. Bangga Ustaz. Sonok mak ayah kan. Kalau mak mengandung kita pun rasa sejuk apa. Sonok lah. Saya dah sejuk sikit Ustaz. Tadi panas. Saya orang bapak jadi Allah bahagia. Rasa macam waktu saya hantar anak saya sendiri masjid tahfiz, saya rasa macam aku asal ahli syurga dah. Asal merasai sebab anak kita Allah Ta'ala pilih anak kita. Sebab hafal Quran ni antar sekolah agama ni bukan semua pilihan. Sebab tu orang yang mengaji agama ni mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang banyak, Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Dan apabila orang faham agama, orang akan bantu tahfiz. Orang akan jadi pembantu tahfiz. Saya ucap tahniah podcast untuk cerita tentang siapa pembela tahfiz. Kita semua pembela. Dan saya yakin semua orang baik di sana. Semua orang pemurah di sana. Tinggal dia orang tak tahu tempat yang betul nak salur sumbangan. Dan insya-Allah dengan program ni dapat kita salurkan sumbangan di tabung bantu tahfiz. Ya, di TBT. Tabung bantu tahfiz. Ya, betul. Saya ucap terima kasih kepada Dai. Sangat terbaik. Dan Pak Riz yang begitu semangat menceritakan tentang untuk siapa yang nak jadi pembela tahfiz ni, kita semua. Dan insya-Allah dengan kita bantu tahfiz, moga-moga semua kita dapat syafaat esok dari ahli Al-Quran insya-Allah. Amin. Yang tu harapan. Jadi para penonton sekalian, bayangkan dengan persoalan yang kita bawa pada hari ini, siapa pembela tahfiz, dah dapat jawapan ke belum? Dah dapat dah. Kita semualah pembela Mahat Tahfiz di Malaysia ini. Cuba bayangkan pergi sesi minyak budak tahfiz, pergi ke kedai makan budak tahfiz, jadi engineer budak tahfiz, doktor budak tahfiz. Bayangkan semua dipenuhi oleh anak-anak tahfiz kita. Dan yang akan orang kata mengkafankan kita, solat jenazah kita dan mengimamkan jenazah kita adalah juga anak-anak tahfiz kita. Jadi terima kasih kepada Ustaz Rahim, jauh daripada Perlis datang ke Selangor ni. Ustaz Pak Riz datang daripada Melaka. Dan kepada para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ko Permata dan juga Kopi Pak Riz. Jadi terima kasih, kekalkan kesetiaan anda di podcast Tahfiz, tabung bantu tahfiz. Kita jumpa lagi. Saya Mas Sufian Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.